Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu. Surat untuk orang putus cinta. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian? Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah insya-Allah, dan moga-moga Ramadan kita masih bersemangat lagi untuk mengejar redha Allah, memburu rahmat Allah insya-Allah, dan moga Allah menerima segala amalan kita sepanjang Ramadan ni. Dan bersama kita sekali lagi dalam rancangan Surat untuk Orang Putus Cinta Al-Kautsar, dan pada hari ini kita akan sama-sama membincangkan satu topik yang bertajuk Love Story, kisah cinta para Nabi dan Rasul. Sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang kita ni time boring, time bosan, time down, kita banyak menghabiskan masa kita dengan tengok movie, sikit-sikit drama, sikit-sikit anime. Dan kadang-kadang sampai satu tahap, kita tak tahu nak tengok movie apa, tak tahu nak tengok drama apa. Sebab apa? Sebab ada je drama yang baru, ada je movie yang baru, dan kita tak tahu manakah cerita yang paling best sekali. Tapi kadang-kadang kita tak perasan, kisah yang terbaik, kisah yang paling sepatutnya kita dalami dan kita fahami adalah kisah-kisah daripada Al-Quran. Yang mana Allah sebut, Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami telah mengkisahkan kepada kalian sebaik-baik kisah, ahsanal qasas, iaitu kisah-kisah para Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran. Tetapi ramai di kalangan kita mengabaikan benda ni. Dan juga kadang-kadang bila kita down, bila kita stres, bila kita depres, bila kita putus asa, putus cinta dan sebagainya, apakah cara terbaik untuk kita dapatkan semangat kita balik? Tak lain tak bukan dengan kita mendalami sirah Nabi SAW, yang mana Allah sebut dalam Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Tidaklah kami kisahkan kisah-kisah para Nabi dan Rasul, tak lain tak bukan adalah untuk menguatkan hati kita. Sebab itulah pada hari ini saya nak kongsikan pada diri saya dan tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian semua tentang kisah-kisah cinta. Bagaimana para Nabi dan Rasul bersungguh-sungguh mujahadah untuk mengejar cinta Allah SWT, supaya sama-sama kita boleh mencontohi Nabi dan para sahabat insya-Allah. Kisah pertama yang saya nak kongsikan adalah kisah cinta Nabi Ibrahim AS. Yang mana kita pun tahu, ketika Nabi Ibrahim AS masih muda, beliau tak berfoya-foya. Seperti mana kita kadang-kadang time muda lah kita nak enjoy sepuas-puasnya. Tapi berbeza dengan Nabi Ibrahim AS, ketika baginda masih muda, baginda telah ada semangat dakwah yang cukup kuat. Yang mana baginda nampak masyarakat ketika itu menyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim berkata pada ayahnya, wahai ayah, kenapa kalian menyembah berhala yang kalian sendiri cipta? Lalu ketika itu masyarakat hanya melekeh-lekehkan dan menggelak tawakan Nabi Ibrahim AS. Tetapi itu tak menggugat semangat Nabi Ibrahim. Baginda terus semangat berdakwah sampai satu tahap, cara terakhir yang baginda buat adalah dengan memotong-motong berhala dan meninggalkan berhala yang paling besar dekat situ. Kemudian masyarakat ketika itu marah Nabi Ibrahim, kenapa engkau pecahkan berhala ni? Lalu Nabi Ibrahim kata, bukan saya yang pecahkan. Bukan ke berhala yang paling besar ni tak pecah. Maksudnya berhala yang paling besar dia lah yang pecahkan berhala-berhala yang lain. Lalu masyarakat ketika itu mengatakan, mustahil lah berhala ni boleh pecahkan berhala yang lain. Berhala gerak pun tak boleh. Lalu Nabi Ibrahim katalah, dah tahu berhala tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bagi manfaat, tak boleh nak bagi mudarat, kenapa kalian menyembah berhala? Lalu kata-kata itu telah membuatkan masyarakat ketika itu marah, dan akhirnya Nabi Ibrahim telah dicampakkan ke dalam api. Lalu Allah memerintahkan kepada api, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah kamu sejuk dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Apa kesimpulan yang kita boleh dapat daripada kisah Nabi Ibrahim ni? Yang mana kadang-kadang kita ni bila nak buat dakwah,
kena kutuk, kena kecam sikit, kita dah putus asa dan down. Tapi Nabi Ibrahim, cinta dia kepada Allah, dia tak sanggup melihat Allah disyirikkan. Baginda bersungguh-sungguh dakwah, hatta sampai dicampakkan ke dalam api pun, baginda tak putus asa dalam menyampaikan kebenaran. Kerana apa? Kerana kecintaannya kepada Allah sangat-sangat dahsyat. Itu kisah yang pertama. Kisah kedua yang saya nak kongsikan tentang Nabi Ibrahim juga adalah tentang macam mana Nabi Ibrahim apabila mendapat anaknya iaitu Ismail. Kita pun tahu dalam riwayat Nabi Ibrahim tak dapat anak selama 86 tahun. Bayangkan kadang-kadang kita ni tak dapat anak setahun, 2 tahun, 3 tahun kita dah resah, gelisah, sedih. Tetapi Nabi Ibrahim berkahwin 86 tahun tak dapat anak. Dan akhirnya Allah memberi baginda anak iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan 86 tahun tak dapat anak, dan bila dapat anak mestilah kita akan sayang sangat anak tu, rasa cinta sangat pada anak tu. Tetapi time ni lah Allah uji Nabi Ibrahim, kau lebih cinta aku atau kau lebih cinta anak kau Ismail? Lalu Allah telah wahyukan Nabi Ibrahim melalui mimpi, yang mana Nabi Ibrahim telah bermimpi Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Kita pun tahu para nabi ni bila mereka bermimpi itu adalah wahyu. Dan apa jadi selepas itu? Bila Nabi Ibrahim bangun, baginda cerita pada anaknya, wahai Ismail, aku telah bermimpi menyembelih engkau. Apa pendapat engkau? Lalu Nabi Ismail kata, kalau itu perintah Allah, maka lakukanlah. Kat sini kita boleh nampak macam mana Nabi Ismail yang ketika itu muda, masih muda. Macam tu je dia kata, adakah itu perintah Allah? Ya, kalau perintah Allah, lakukanlah. Walaupun terpaksa mengorbankan dirinya sendiri. Tapi kita kadang-kadang nak lakukan perintah solat pun kita terketa-keta, kita malas dan sebagainya. Tetapi macam mana cinta Nabi Ismail AS, walaupun diperintahkan untuk disembelih, baginda sanggup. Dan Nabi Ibrahim sama, apabila diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ibrahim tak melawan. Dan apa jadi selepas itu? Nabi Ibrahim pun menyembelih anaknya Ismail. Lalu Allah gantikan Nabi Ismail dengan Kibash. Dan akhirnya kisah tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan akhirnya menjadi syiar Islam dan terlaksanalah ibadah korban. Itulah kehebatan cinta Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail kepada Allah SWT. Dan cinta mereka bukanlah cinta yang main-main. Cinta mereka buktikan dengan pengorbanan. Apa yang Allah suruh, mereka buat kerana apa? Mereka tahu cinta utama yang perlu mereka kejar, tujuan hidup mereka, Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah seterusnya adalah tentang macam mana kesungguhan dakwah Nabi SAW. Yang mana ada satu kisah, Nabi SAW berdakwah di Taif dengan penuh kesungguhan. Tapi apa yang dibalas? Baginda telah dibaling batu, dihalau sehingga kaki baginda berdarah. Dan itu langsung tak memutuskan semangat Nabi SAW untuk berdakwah. Kenapa dakwah ni adalah penting? Kerana dakwah ni adalah bukti bahawa kita mencintai Allah SWT. Orang yang mencintai Allah, mereka takkan sanggup melihat masyarakat di sekeliling mereka bermaksiat kepada Allah. Seolah-olah kita, contohnya kalau kita menyukai seorang perempuan, kita tak suka orang kutuk-kutuk perempuan kita, menyakiti hati perempuan yang kita suka, betul tak? Macam itulah Nabi, para ulama yang terdahulu, apabila mereka nampak orang mensyirikkan Allah, orang bermaksiat pada Allah, mereka takkan rasa selesa dan mereka akan bersungguh-sungguh amar ma'ruf nahi munkar berdakwah supaya orang kembali taat kepada Allah. Itulah bukti cinta kepada Allah yang sebenar. Seterusnya, setelah saya ceritakan pada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian tentang kisah para Nabi dan Rasul, saya nak kongsi juga tentang kisah sahabat dan para tabi'in, macam mana kesungguhan mereka dalam mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah pertama yang saya nak kongsikan adalah tentang kisah Uthman bin Affan, yang mana ada seorang sahabat yang lain berkata, Uthman bin Affan ni, walaupun beliau menjadi khalifah, beliau masih bersungguh-sungguh menjaga solat tahajudnya. Yang mana seorang sahabat tu satu hari dia rasa nak lawan Uthman bin Affan. Sebab Uthman bin Affan ni setiap hari di awal pagi mesti dah ada dekat masjid berdiri tegak sedang solat tahajud. So satu hari sahabat ni nak try lah lawan, nak datang masjid lagi awal daripada Uthman bin Affan. Dan dia telah bangun awal, ambil wuduk awal dan melangkahkan kaki ke masjid. Tapi bila sahabat tersebut masuk masjid, alih-alih Uthman bin Affan dah ada tengah tahajud. Maknanya Uthman bin Affan bangun lagi awal lagi daripada sahabat tersebut. Sedangkan para sahabat ni, kita pun tahu, dijamin syurga. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka Allah redha dan mereka pun redha pada Allah. Tapi itu tak membuatkan mereka beralasan untuk terus memburu cinta Allah dengan tahajud. Kisah yang lain, kita pun tahu Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana beliau di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Maksudnya, setiap hari beliau akan khatam Quran 2 kali. Bayangkan macam mana. Bahkan bukan itu sahaja, ada ulama' lain kata, Imam Syafi'i bukan khatam biasa-biasa,
Tapi Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari ketika bulan Ramadan di dalam solat. Nak kata betapa dahsyatnya kesungguhan mereka memburu cinta Allah SWT. Ada kisah yang lain. Ada seorang ulama yang bernama Hasan Al-Banna. Satu hari, beliau dakwah dari kampung ke kampung, kampung ke kampung, kampung ke kampung, sampai tengah malam bersama kawan-kawan dia. Dan bila dah habis, dah balik rumah, nak rehat dengan kawan-kawan dia, orang lain semua nak tidur lah, nak rehat kan. Dah lewat malam, penat daripada pagi sampai malam buat dakwah, malam nak berehat. Alih-alih ketika kawan-kawan dia nak baring, nak tidur, Hasan Al-Banna mengambil Al-Quran dan membaca Al-Quran. Lalu kawan-kawan dia kata, Hasan Al-Banna, kau tak penat ke? Tak rehat ke? Lalu Hasan Al-Banna mengatakan, sesungguhnya Al-Quran inilah kerehatan aku. Nak kata betapa dahsyatnya para ulama, para pendakwah, para tabi'in dahulu kala berusaha sungguh-sungguh mengejar cinta Allah. Kenapa mereka tak rasa penat, tak rasa berat untuk beribadah? Tak lain tak bukan kerana mereka menikmati ibadah tersebut. Mereka rasa manis, rasa gairah, rasa cinta untuk beribadah pada Allah. Itulah puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan, puan-puan, Ramadan kali ini kita gunakanlah sebaiknya untuk sama-sama kita belajar mencintai Allah SWT. Kalau selama ni kita gunakan lidah kita untuk mengumpat, mencarut, mencaci maki, fitnah dan sebagainya, apa kata kita gunakan lidah kita, basahkan lidah kita dengan zikrullah, puji Allah, banyakkan doa dan cakap yang baik-baik. Kalau selama ni kita malas nak buat solat-solat sunat, apa kata Ramadan ni lah kita gunakan untuk solat tarawih, solat rawatib, solat tahajud dan sebagainya. Kerana itulah ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Banyak ibadat mereka pada Allah. Bercakap tentang isu lidah, sebenarnya bukan sekadar lidah yang kita kena jaga, tetapi tangan kita. Apa yang kita tulis di media sosial. Kadang-kadang orang zaman sekarang ni, ada benda viral je nak share. Kutuk orang sini, kutuk orang sana, buka aib sini, buka aib sana, fitnah sini, fitnah sana. Yang belum tentu betul pun kita viralkan. Dan kita langsung tak rasa bersalah. Sedangkan boleh jadi benda itulah yang menjadi asbab kita masuk neraka Allah SWT. Kerana Nabi SAW ada bersabda, punca ramai orang masuk neraka adalah kerana lidah dan juga kemaluan. Mereka tak menjaga lidah mereka daripada menyakiti orang lain. Dan ulama kata bukan lidah saja, tetapi apa yang kita tulis di media sosial itu pun sebahagian daripada lisan kita sebenarnya. Kerana itulah kita kena menjaga bukan sekadar lidah, tapi jaga juga apa yang kita share, apa yang kita tulis, apa yang kita viralkan. Sebaiknya apa yang kita tak tahu, diam, tak payah nak kongsi, tak payah nak sebar. Kerana Nabi SAW ada bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Bermakna ciri-ciri orang beriman, mereka hanya berkata baik ataupun diam. Tapi kalau kita ni tak habis-habis kutuk orang, caci maki orang, sebarkan aib orang, di manakah iman kita? Sebab itulah kita kena banyak muhasabah di bulan Ramadan ni. Jaga tutur kata kita, jaga tangan kita. Kerana antara ciri-ciri orang yang mencintai Allah, mereka menggunakan mulut mereka untuk benda baik. Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah." Tidaklah sebaik-baik perkataan melainkan orang yang menyeru manusia kepada Allah. Sebagai perakhiran, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan, puan-puan, saya nak kongsikan satu kisah macam mana seorang ulama, seorang tabi'in yang bernama Umar bin Abdul Aziz, apabila Ramadan, apa yang beliau buat? Beliau ketika itu adalah khalifah. Beliau telah tulis surat kepada seluruh rakyatnya. Apakah isi surat tersebut? Beliau mengajak semua rakyat, semua masyarakat untuk berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lalakunanna minal khasirin. Dan beliau juga mengajar rakyatnya dan masyarakatnya berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin dan sebagainya. Tetapi apa yang saya nak sampaikan adalah, orang yang mencintai Allah, mereka bukan sekadar menjaga diri mereka sendiri, tetapi mereka menjaga juga orang sekeliling mereka. Seorang khalifah, mereka menjaga rakyatnya. Kita sebagai khalifah, sebagai ketua keluarga, kita juga perlu menjaga seisi rumah kita, jaga mak ayah kita, jaga anak-anak kita, tunjukkan akhlak yang baik, bina mereka dengan Islam. Kerana apa? Kerana itulah bukti kita mencintai Allah. Kita bukan sekadar cinta Allah seorang-seorang, kalau boleh kita nak satu keluarga kita, satu kawan-kawan kita, seluruh masyarakat kita turut mencintai Allah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Insya-Allah kalau ada rezeki kita akan jumpa di episod akan datang, surat untuk orang putus cinta Al-Kawthar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.